Selamat Paskah untuk kita semua. Nah Bapak Ibu, kalau kita biasa mengucapkan Selamat Paskah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? 当我们在说复活节快乐的时候，在我们脑子里浮现了什么？ Kalau biasa Selamat Tahun Baru atau misalnya pas Imlek begitu ya, kita mengucapkan selamat yang di dalam pikiran kan sebuah doa atau harapan, nanti di tahun yang baru ada rezeki yang baik, ada hidup yang lancar dan sebagainya, begitu 如 kan? 果在新春的时候，我们会给大家说新春蒙福，在这个祝福的背后，有我们为大家的祷告，也有我们为大家新一年的祝福和盼望。 Nah tapi kalau mengucapkan Selamat Paskah, kok apa itu ada di baliknya di situ? 当我们在说复活节快乐，在背后有什么深意呢？ Kira-kira kita mau ngapain? Mengucapkan selamat apa ini? 我们要干嘛？ Kadang-kadang bingung ya. Ini Iya. selamat Natal, selamat Paskah, terutama Paskah, ini apa sih yang mau disampaikan sebetulnya? 所以，当我们在说复活节快乐的时候，在背后有什么我们想表达的？ Nah saudara, sebetulnya pada waktu kita mengucapkan selamat Paskah, 所以，当我们在说复活节快乐的时候， sebetulnya hendak mengatakan bersukacitalah. 我们应该是在说喜乐， Karena Yesus bangkit, 因为耶稣复活了， sehingga ada pengharapan hidup yang baru. 我们有了新的盼望。 Bersukacitalah, 我们要喜乐， karena Yesus bangkit, 因为耶稣复活了， sehingga ada pengharapan 我们有了盼望， hidup yang baru. 我们有新的生命。 Nah sekarang coba kita selamat Paskah kepada kanan kiri kita, dan dengan pelan-pelan aja, nggak usah kesusu 向 begitu ya. 左边和右 Kita 边的 sampaikan 人道一声复活节快乐。 Selamat Paskah, Selamat bersukacitalah. Paskah. Bersukacitalah. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. ada pengharapan hidup yang Ada baru. pengharapan hidup yang baru. 祝贺左右的复活节快乐！耶稣已经复活，有新的盼望赐给我们，拥有新的生命。 Jadi nanti waktu jalan pulang, salaman dengan Pak Ponco, dengan Cang Juantao, sampaikan begitu ya, Selamat Paskah, bersukacitalah, begitu ya. Nanti nggak selesai-selesai sampai jam 10 kita pulang. 所以等一下出门的时候，记得说复活节快乐，喜乐，耶稣已经复活了。所以我们可以到10点还没有结束。 Nah mari kita akan membuka bagian Alkitab dari Lukas pasal 24, 请大家翻开圣经《路加福音》的24章， ayat 5 sampai yang ke-8. 我们要读第5节到第8节。 Pakai PowerPoint saya aja, sudah disiapkan. Nah tema kita hari ini adalah Yesus Sang Raja. 今天的正道主题是耶稣大君王。 Nah kita akan membaca lebih dulu dalam bahasa Mandarin. 路加福音24章第5节，妇女们惊怕，将脸伏地。那2个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们，说人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第3日复活。”他们就想起耶稣的话来。 Ya, jadi ayat yang ke-5, ya. Saya baca dari sini deh ya. Ayat ke-5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Nah mereka ini adalah para murid, yang khususnya para wanita yang datang ke kubur. Dan kemudian pada waktu itu ada seseorang yang itu kemungkinan adalah malaikat mestinya. Ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini Yesus Sang Raja. 今天的正道主题是耶稣大君王。 Tetapi di dalam bacaan kita tadi tidak ada muncul kata Sang Raja, betul tidak? 在我们刚才所读的经文当中，没有耶稣大君王这几个词，对吧？ Nah, saudara, walaupun memang tidak muncul kata Raja di dalam ayat yang tadi kita baca, 的确，刚才所读的经文当中没有耶稣君王这几个词， tapi ternyata ayat ini sangat berkaitan dan justru menunjuk kepada Yesus yang adalah Sang Raja itu. 但是我们刚才所读的经文完全指向耶稣就是那位大君王。 Sebab kalau kita amati di situ, di dalam ayat 7 ada kata anak manusia. 在第7节当中有人子。 Nah, bagi orang-orang Yahudi, mereka tahu ketika mendengar kata anak manusia ini, 对于犹太人，当听到人子一词的时候， langsung mereka ingat apa yang ditulis di dalam kitab Daniel. 他们就知道在但以理书当中所撰写的。 Karena di situ sudah dinubuatkan oleh Daniel tentang akan datangnya seorang raja. 因为在但以理书当中已经写到将来会有人子， Anak manusia dan dia adalah raja. 那人子他是君王， Dia raja yang kekal. 他是永在的君， Pemerintahannya untuk selama-lamanya. 那他永远与我们同在， Kekuasaannya itu begitu besar di atas bangsa-bangsa. 他的权柄在所有一切之上。 Nah, maka ketika memakai istilah anak manusia ini, maka ini secara langsung sudah menunjuk kepada raja yang diharapkan oleh orang Israel. 所以，当一听到人子一词，对于以色列人来讲，他们立即想到的就是君王。 Nah, saudara, tetapi apa yang diharapkan oleh orang Israel berbeda dengan apa yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan. 但是以色列人所盼望的和耶稣所做的是不同的。 Nah, oleh karena itu kita pada malam ini akan lihat dari bagian yang kita baca tadi, raja seperti apa sih sebetulnya yang Tuhan ingin perkenalkan, tunjukkan kepada kita dari ayat-ayat ini. 所以，透过今天所读的经文，我们要来看耶稣要向我们呈现的君王是一位怎样的君王。 Nah, saudara, yang pertama adalah 首先，我们要来看 yaitu Yesus Sang Raja yang mengalahkan kematian. 耶稣大君王胜过死亡者。 Nah, saudara, pada waktu orang-orang Israel itu mulai masuk ke dalam pembuangan, 当以色列人进入被掳之地， kerajaan mereka itu hancur semuanya, raja-raja mereka juga ditawan, ada yang dibunuh dan sebagainya. 他的王国已经毁灭， Dan mereka dijanjikan ada 70 tahun mereka akan kembali ke Yerusalem. 但是他们被应许70年之后会回归耶路撒冷。 Betul mereka kembali ke Yerusalem. 的确，他们再次回归耶路撒 Seperti 冷， janji Tuhan. 那跟上帝所应许的一样。 Tetapi sejak itu 但是从那以后， tidak pernah ada kerajaan Israel lagi sampai hari ini. 到如今没有以色列国。 Baru tahun 48 ada negara Israel tetapi dalam bentuk kerajaan sudah tidak ada lagi. 所以到1948年才成立了以色列 Nah, oleh karena itu ketika mereka dijajah oleh Babel, oleh Asyur, oleh Babel, kemudian Media Persia, dan kemudian oleh Yunani, Romawi, banyak pemerintahan itu menjajah mereka. 他们被亚述、被巴比伦、被米甸波斯、被希腊统治。 Nah, di tengah-tengah keputusasaan mereka, rasa malu mereka, Tuhan itu melewat nabi-nabinya, bukan cuma satu, tetapi nabi-nabinya terus berfirman bahwa nanti akan datang Mesias. 在他们的绝望当中，先知告诉他们，将来有一位要来的君王。 Mesias yang akan menyelamatkan mereka. 那这一位要来的弥赛亚要拯救他们。 Nah, saudara, sebetulnya kata Mesias itu artinya diurapi. 那弥赛亚的意思就是被膏的那位。 Tapi itu umum sekali dipakai. Jadi kalau misalnya raja yang diurapi, itu juga disebut Mesias. 那这个词是很平常的，对于一个君王，他也说这是被膏的。 Kemudian imam yang diurapi, nabi yang diurapi, mereka juga disebutnya adalah Mesias karena arti Mesias adalah yang diurapi.
那无论是先知或者是王，那被立的他们都说这是被膏的，也把他称作弥赛亚。 Nah, tetapi di tengah-tengah keputusasaan mereka, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan bahwa nanti akan datang Mesias, maka kemudian tidak lagi berbicara tentang Mesias yang adalah orang-orang ini, tetapi pengharapan yang akan datang yang nanti akan digenapi oleh Tuhan. 所以在他们的绝望当中，说到这个弥赛亚，不是这一小群的弥赛亚，而是在所有之上，将来有一位伟大的弥赛亚要来临。 Nah, di dalam setiap nubuatan itu muncul berbagai macam karakter. 在所有的这些应许当中，有几个出 Tetapi 现 ada 的。 dua hal. Yang utama adalah bahwa Mesias itu harus menderita. Dan yang kedua adalah Mesias itu adalah raja yang akan berkuasa dan menaklukkan bangsa-bangsa dan yang akan mendirikan kerajaan Daud dan kemudian kerajaannya itu bersifat kekal. Begitu. 所以在这个弥赛亚当中，他首先是受苦者，他是一位君王，他要建立大卫的国，直到永远，他要在上掌握所有的权势。 Nah, sudah sampai di sini, kemudian mereka tidak berpikir tentang Mesias yang akan menderita, tapi mereka lebih berpikir tentang apa? Nanti akan datang raja yang kekal, yang mendirikan tahta Daud lagi, dan akan menaklukkan bangsa-bangsa untuk selama-lamanya demi Israel. 所以他们刻意的去忽视了受苦者，而记住的是这一位可以征服万有的君王，他会在上掌权直到永久。 Nah, itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus hadir dalam dunia, 所以当主耶稣来到这个世上的时候， seperti kita tahu pengharapan itu sangat kuat sekali, sampai mereka ketika lihat Yesus membuat mujizat yang luar biasa, perkataannya juga luar biasa, maka itu dianggap sebagai inilah harapan kami, Mesias. 所以当他们看到主耶稣行神迹、医治各样的病患，所以他们说：“哎，这一位就是我们所盼望的弥赛亚。” Sehingga jelas sekali berulang kali dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus inilah yang sebetulnya kami harapkan untuk membebaskan Israel dari Romawi. 所以从他们的这个角度来看，这一位耶稣应该就是那一位要从罗马的手下拯救我们的弥赛亚。 Nah, saudara, tetapi hari itu Yesus mati. 但是主耶稣在那天却死了， Dan itu menghancurkan semua harapan dari para murid. 所以他们一切的梦就幻灭了。 Orang-orang yang mengharapkan, yang mengikut dia dengan begitu rupa bertahun-tahun supaya melihat kerajaan Israel ditegakkan lagi, tapi kemudian Yesus mati. 那些盼望以色列王国重建、跟着主耶稣多年的人，在主耶稣死的那一刻幻灭了。 Dan tidak ada satu orang pun dari murid-muridnya yang berharap atau berpikir bahwa Yesus akan bangkit kembali. Tidak ada. 那在他的门徒当中，所有的人没有去想象耶稣有一天会复活。 Dan itu ditunjukkan lewat para wanita ini yang datang ke kubur, bahwa mereka datang untuk meminyai dan sebagainya, dan mereka tidak berpikir Yesus akan bangkit. 但是耶稣的复活，向那一些以为他死了不会再复活的妇人显现，他们来本来是要去高抹耶稣的遗体。 Di hari yang sama minggu itu juga ada dua orang murid yang pergi ke kota Emmaus, sudah tidak lagi di Yerusalem, meninggalkan kota Emmaus dan mau melakukan urusannya sendiri karena sudah tidak ada lagi harapan. 在同一天，有几个去以马忤斯路上的两个人，因为他们觉得耶稣已经不在了，不再有盼望了，所以他们要走了。 Saudara, tetapi kita lihat ayat yang kelima. 那我们来看第5节的经文， Dikatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? 为什么在死人中找活人呢？ Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. 他不在这里，已经复活了。 Artinya bahwa orang-orang Israel mengharapkan Yesus yang tidak pernah mati, yang akan terus hidup memerintah orang Israel, membebaskan orang Israel, dan memerintah untuk selama-lamanya. Itu harapan mereka. 那对于以色列人，他们认为这个弥赛亚耶稣他不应该死的，他应该是一直活着掌权到永久的。 Tetapi Tuhan memberikan hal yang jauh lebih baik, yaitu bahwa Yesus mati, betul.
Tetapi Yesus tidak hanya mati, tapi dia mati dan kemudian dia bangkit dari 但是 kematian. 上帝所给予的是耶稣死了，但是他复活了。 Raja yang bukan hanya tidak bisa mati, tapi raja yang mati dan kemudian bangkit kembali dari kematian. 这一位君王他虽死，但是又复活了。 Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. 主内蒙爱的弟兄姊妹们， Saudara, kalau kita ditanya, 如果有人问你， misalnya kita percaya kepada Yesus, 如果问你们相信耶稣， dan hari ini Yesus tidak pernah mati sampai selama-lamanya, nggak tahu nanti jenggotnya seperti apa begitu ya. 如果是耶稣没有死的话，一直活到现在的话， Tapi dia tidak pernah mati, tapi kita yang mati nih. Umur berapa mati? Umur berapa mati? 但是我们到了一定的年龄就死掉了。 Kira-kira kita lebih merasa mantap dan yakin bahwa hidup kita setelah mati itu lebih terjamin dengan Yesus yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati tapi dia bangkit. 所以我们会觉得我们的生命更加有保证，是在这一位曾经死过又复活的君王，还是这一位从来就没有死过的耶稣身上？ Dan dengan kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa ketakutan manusia terbesar hari ini, yaitu kematian, itu sudah dikalahkan oleh Yesus. 那耶稣的死和复活给我们这些人有盼望，我们知道死后有复活和永生。 Terus saya yakin bahwa tidak sedikit orang yang hidup di dalam ketakutan akan kematian, betul tidak? 所以因此我们不会再惧怕死亡。 Mungkin buat kita yang sudah percaya Yesus, kita merasa tenang karena kita tahu kemana setelah kita meninggal. Nah, Tetapi tidak sedikit atau mungkin ada di antara kita bahkan hari ini masih memiliki ketakutan, ketidaktahuan. Setelah saya mati, apa yang akan terjadi dengan hidup 所以 saya? 在我们当中有一部分的人的话，对死亡是没有任何的惧怕，因为我们知道死后有复活。也许在我们当中也有一小部分人还在想，如果死了以后会怎么样呢？还有惧怕在当中。 Sudah ada seorang bernama Lee Strobel. 那有一个人他是这样讲到， Dia seorang jurnalis investigasi sebuah majalah yang terkenal. 他是一个调研杂志的调研人员 Dia lulusan dari Yale University. 他是从耶鲁大学毕业的， Pekerjaannya sangat dia sukses sekali. 他的这个工作的话非常的成功。 Tapi ada satu hal yang dia katakan bahwa saya takut akan kematian. 但是他说他害怕死亡， Saya percaya bahwa setelah mati saya akan berhenti. Tidak ada lagi. Titik. Dan itu menakutkan saya. 他说我一想到死了以后就什么都没有了，那一切的终止让我无比的惧怕。 Tetapi kemudian gejolak dalam hatinya bertambah ketika istrinya sudah percaya Yesus. 但是他内心当中想到他的太太已经信主了， Dan dia mulai mendengar tentang siapa Yesus. 然后他开始被提醒耶 Dia 稣 kemudian 是 cari 谁。 tahu tentang siapa Yesus, tentang bukti-bukti kebangkitannya dari berbagai dokumen-dokumen, buku-buku yang ada. Selama 2 tahun dia mempelajari itu. 所以他就开始去做各种各样的研究，要去探寻一切关于耶稣的事情。 Sampai kemudian setelah 2 tahun dia ambil kesimpulan. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. 然后最后他总结，耶稣真的复活了。 Maka jika Yesus bangkit, kematian bukan akhir. 耶稣已经复活了，所以死亡不是终结。 Saya takut mati karena saya tidak tahu kemana saya akan pergi. 我惧怕死亡，因为不知道死后要去向何方。 Tetapi sekarang saya tahu kepada siapa saya pergi. 现在我知道死后我该去向何处。 Saudara, ini satu hal yang penting. Saya tidak tahu hari ini apakah kita sudah pernah terima Yesus dalam hidup kita. 那不是太清楚，大家是不是已经真正接受耶稣了？ Seperti Lee Strobel ini. 那比如刚才这一位研究人员， Yang mungkin hari ini kita hidup di dalam ketakutan akan kematian. 那可能我们活在死亡的恐惧当中。 Tetapi Alkitab mengatakan karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jelas tahu
kemana kita setelah meninggal. 那使徒保罗告诉我们，我们若信耶稣死而复活，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同聚在一起。所以我们很清楚，死了以后我们该去向何方。 Kemudian RC Sproul, seorang penulis, dalam bukunya dia katakan, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukanlah akhir. Kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan dan hidup kekal kita. R.C. Sproul 讲的，对于信徒来说，死亡并不是终点，基督的复活保证了我们的复活和永恒的生命。 Saudara, Yesus Sang Raja. 耶稣是大君王， Dia Sang Raja yang telah mengalahkan kematian. 他已经胜过死权。 Dan kepada kita yang percaya dia akan memberikan hidup yang kekal. 那对于我们在座所有相信的人，拥有了永恒的生命。 Saudara, yang kedua, 那第二个方面， kita melihat bahwa Yesus Sang Raja, 那耶稣大君王， dia adalah yang mengendalikan segala sesuatu. 那耶稣大君王掌管万有者。 Saudara, kalau kita lihat di sini, 那如果我们看经文的话， di dalam ayat 6 dan 7 ini, 在6到7节， dikatakan, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 经文说，当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须被交在罪人里，钉在十字架上第3日复活。 Nah, saudara, kalau kita ganti kata anak manusianya 那如果我们把人子换了， dengan kata raja, 换成王， di mana raja itu, sang raja, harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. 那君王必须被交在罪人的手中。 Saudara, untuk para murid pada waktu itu, 那对于当时的人来讲， ketika melihat Yesus ditangkap, 那他们看到耶稣被捕， sebagian dari mereka lari. 他们一部分就开始逃亡。 Pada waktu melihat Yesus kemudian diadili, 那耶稣在被审判的时候， Petrus ditanya, kamu pengikutnya, dia juga menyangkal. 那当彼得被问及你是他一道的，他拒不承认。 Dan pada waktu Yesus disalibkan, hanya ada Yohanes dan beberapa perempuan. 当耶稣被钉十字架的时候，唯有约翰和其他的几个人在那里。 Dan pada waktu hari di mana Yesus bangkit pun, tidak ada satu murid pun yang berpikir bahwa dia akan bangkit. 在耶稣复活的日子，也没有门徒在那里。 Mereka sudah berpikir bahwa seperti tokoh-tokoh para pemimpin Israel zaman dulu yang mencoba memberontak kepada pemerintahan Romawi atau penjajah. 那他们脑海里想到的这一位耶稣和以前的反叛者一样，死了就一了百了了。 Kemudian mereka dikalahkan, ditangkap, dihukum mati, dan kemudian selesai semuanya. 因为他们被逮捕，然后被判刑，一切都了结。 Jadi dianggap bahwa kematian Yesus itu adalah sebuah tindakan dari manusia kepada Yesus. 那所以他们看到这是人对耶稣所行的一个行为。 Tapi dari ayat ini, 但是在经文告诉我们， dan juga di pasal 24 ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Mesias harus menderita, Mesias harus disalibkan, itu berulang kali ada. 那除了24章的话，在其他的经文一次又一次的告诉我们，耶稣要被交，要被钉十字架，要死。 Itu menunjukkan bahwa Yesus itu mengendalikan, Sang Raja ini mengendalikan segala sesuatu. Sebab apa? Sebab penderitaannya, sebab penyalipannya itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan itu harus digenapi. 所以我们看到耶稣他是掌管一切的，所有一切被预言的都要应验，都在他的掌控当中。 Maka pada waktu Yesus ditangkap bukan oleh karena manusia mampu menangkap dia, tetapi Yesus menyerahkan diri untuk bisa ditangkap.
所以，当耶稣被捕的时候，不是人有能力去抓捕他，而是他把自己交托给罪人。 Yesus memberi diri untuk bisa disalibkan. Seperti supaya apa? Supaya seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Supaya digenapi semua firman Tuhan 所 itu. 以，耶稣自己把自己交给这些罪人，可以钉十字架，这样应验了旧约的预言。 Saudara, jadi kita lihat di sini bahwa Allah itu atau Yesus memegang kendali penuh, bahkan untuk sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, itu pun dikendalikan oleh Dia untuk maksud tujuan menggenapi rencananya. 所以在这里我们看到耶稣是掌管一切的，在我们看来是不太好的事情，可是在所有的背后，他会让它变成好的。 Sehingga kita boleh yakin juga bahwa Dia sang Raja kita, juga Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. 他掌管所有的一切，所以在我们生命当中的一切也由他掌管。 Maka seorang penulis dia mengatakan begini, Yesus tidak hanya berkuasa atas hal-hal baik dalam hidup kita, tetapi juga atas penderitaan, kehilangan, dan kekacauan yang terjadi dalam hidup kita. Tidak satu kepingan pun dalam hidup kita yang berada di luar kendali kasih-Nya. 那耶稣不仅掌管我们生活中美好的事物，也掌管苦难、缺失和混乱。我们生命当中的每一个片段都在他慈爱的掌控之 Saudara, 中。 kita ingat kisah Yusuf. 那我们看约瑟， Pada waktu dia sudah menjadi wakil dari Firaun, kemudian saudara-saudaranya datang kepada dia dan minta ampun kepada dia. 当他成为埃及的宰相，他的弟兄们来请求他的原谅。 Apa yang dikatakan oleh Yusuf? 那约瑟是怎么说的？ Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, tenang. Sebab artinya menenangkan supaya mereka tahu bahwa tidak akan Yusuf itu membalas dendam mereka. 所以约瑟跟他们说：“放心，我不会报仇的。” Dan Yusuf mengatakan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku dengan menjual aku menjadi budak. 约瑟说：“的确，你们向我所行的是恶， Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadaku. 但是上帝却让所有的一切成为美好。” Saudara, tidak dikatakan kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku dan Tuhan mengubahnya menjadi hal baik. Tidak dikatakan begitu. 所以约瑟告诉他的弟兄们：“的确，你们所行的是恶，但是上帝能够把这个恶 Tapi 变成 dikatakan 美好 bahwa 的事情。” ketika mereka ini mereka-rekakan, ini bingung juga nanti ya. Para saudara Yusuf ini mereka-rekakan, mengatur sesuatu hal yang tidak baik, yang jahat kepada Yusuf. Tetapi di saat yang sama Tuhan sedang bekerja dan memaksudkan itu untuk hal yang baik. Jadi bukan hal jahat terjadi dulu, baru dibuat baik oleh Tuhan. Enggak, tidak dikatakan begitu. 所以我们看到在约瑟的生命当中，的确很多的是他兄长们行的恶。那不是说他兄长行了恶以后，上帝才把他变成好的，而是在他兄长们行恶的这个当中，上帝已经在行他的美好之事。 Tapi artinya pada waktu orang bermaksud jahat, di situ Tuhan juga tahu dan mengendalikan itu, mengizinkan itu terjadi. Dari awal Tuhan sudah campur tangan terhadap terjadinya sesuatu yang bahkan tidak baik terjadi dalam hidup kita. 所以上帝允许这一些苦难发生在约瑟的生命当中，然后造就了将来的 Nah, saudara, ini adalah kekuasaan sang raja yang luar biasa, di mana dia mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik hal-hal baik, baik juga hal-hal yang tidak enak buat kita, hal-hal yang menyakitkan kita, orang-orang yang menipu kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, itu Tuhan izinkan ada di dalam kendali Tuhan untuk terjadi pada kita. 所以，当我们看到所有这一切的不好发生，上帝允许它的发生，但是在当中有上帝的作为，他掌管一切，让这一切最后变成美好，赐给我们。 Dan saudara, pada waktu sama seperti pada waktu kejahatan-kejahatan itu diberlakukan kepada Yesus. 所以我们看到，当那些恶行行在耶稣的身上，
untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidupnya. 这一切都是要应许，就是应验上帝的应许。 Maka hari ini ketika ada sesuatu yang jahat sekalipun orang lain buat terhadap kita, ada sesuatu yang tidak baik sekalipun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah bagian dari rencana Allah atas kita. 所以，即便今天在我们的生命当中遭受了别人向我们所行的恶，相信在里面有上帝的允许，他会将一切变为美好。 Saudara, saya ingat cerita yang sudah lama sekali. Sepertinya saya pernah ceritakan dulu. 那我们简而言之啊，我也给大家讲过这个。 Di sebuah suku di Afrika, 那在非洲有一个民族， itu mereka memiliki sebuah tradisi, 那他们有一个传统， di mana seorang pria atau anak laki-laki, 那男生的话， ketika mereka mau dinyatakan sudah menjadi laki-laki yang dewasa, 如果要证明他们已经成年的话， maka dia harus dibawa ke hutan dan kemudian dia dibiarkan 1 malam di sana tanpa lampu dan hanya diberi senjata secukupnya saja, tapi tidak ada lampu sama sekali. 然后他们会被带到一个森林里面，在那里是没有光的，然后会给他一些武器，然后在那里要待一夜。 Nah, pada waktu anak ini pergi ke sana, 当这个小孩子到那里去的时候， biasanya kemudian diantar oleh ayahnya siang hari dan kemudian baru nanti akan dijemput lagi besoknya siang hari. 那通常是在白天，他的父亲会把他送到那个森林里，然后第二天的白天才会去接他。 Nah, saudara, jadi anak ini dia semalaman seorang diri. 所以整个晚上，这个小孩子他自己单独在这个森林里面， Tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tidak tahu kalau ada binatang buas dan sebagainya. 那他不知道有什么会发生，因为有很多的野兽在那里。 Nah, saudara, tetapi rata-rata lulus semua. 但是差不多的人都会活下来。 Kenapa kira-kira? 为什么？ Karena papanya tak nganter, aku tinggal dulu ya. Tapi papanya itu tidak meninggal pulang sampai ke rumah. 那他的爸爸把他放在那里，然后说我走了啊，实际上他根本就没走。 Menjelang malam, papanya sudah mendekati anak itu dan mengawasi apa yang terjadi di sekitarnya. 所以晚上来临的时候，他的父亲已经在那里掌控他的孩子 Jika ada 在怎样的情 binatang 况当 buas, 中。 dia akan panah tanpa ketahuan. 啊， Dia 所 akan 以 singkirkan bahaya 如果 tanpa 有 ketahuan. 野兽来攻击他的小孩的时候，他会捕猎这些野兽，以保证他孩子的安全。 Saudara, sepertinya hari ini kita dalam bahaya. 那就好像今天，当我们处在危难当中的时候， Tapi tangan Tuhan tidak pernah diam atas kita. 但是上帝的手从来没有放开我们。 Maka dikatakan oleh Spurgeon, dia seorang pengkhotbah dan penulis, dia katakan, when you cannot trace his hand, trust his heart. 那斯布真告诉我们，当你无法追踪他的手时，信靠他的心。 Ketika kita tidak bisa melihat atau menelusuri tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, percayalah akan hatinya yang begitu mengasihi kita, yang tidak mungkin membiarkan kita sendiri. 所以，当你无法追踪他的手的时候，你信靠他的心，因为他心一直在我们身上。 Saudara, ini adalah sang raja kita. 那这就是我们的君王。 Tapi kadang-kadang kita bisa putus asa bukan di tengah-tengah kesulitan. 可是很多时候在困境当中，我们会绝望，是吗？ Dan kemudian kita mencari jalan kita sendiri. 然后我们就开始去找一些偏门。 Saudara, ada seorang suami istri, ada sepasang suami istri. 那弟兄姊妹们有一对夫妻， Dia orang Swedia. 那他是瑞典人。 Suatu hari dia mempersembahkan diri menjadi seorang misionaris di Afrika, 那 di 他 Kongo. 奉献自己成为在非洲的一位宣教士。 Maka pasangan muda ini bersama dengan seorang anaknya, dia pergi ke Kongo. 那然后他们夫妻带着孩子就来到这个非洲的民族。
Saudara, tetapi suaminya bernama David, ya David. Nah, saudara, tetapi David dan istrinya dan anaknya ini di dalam pelayanannya ternyata tidak banyak menghasilkan buah. 那因为大卫，他们的服饰没有结很多的果子， Selama 1 tahun mereka melayani, istrinya hanya bisa membimbing 1 anak kecil untuk bisa mulai mengenal Kristus. 在他们1年的服饰当中，他的爱人就只能带1个人归向耶稣。 Pada waktu di sana, kemudian istrinya mulai hamil, 那在那个时候，他的爱人又怀孕了。 dan pada waktu melahirkan, 那在生产的时候， anaknya selamat, tapi istrinya meninggal. 那孩子活下来了，但是他的爱人却离开了。 Saudara, hal itu membuat David ini begitu kecewa kepada Tuhan. 那这件事让大卫对神很失 Dia 望， marah kepada Tuhan. 他非常的生气。 Oleh karena dia melihat apa yang terjadi dengan istrinya dan juga pelayanannya seperti itu, tidak ada buahnya. 那因为他的服饰没有结出果子，然后他的爱人也因为生产离开 Maka 了， dia kemudian memutuskan pulang bersama dengan anaknya yang pertama. 所以他就决定跟着他的第1个孩子回到他的故 Dia merasa 乡。 tidak sanggup mengurus anaknya yang baru lahir. Dia serahkan kepada temannya yang masih ada di sana, timnya untuk mengurus. 因为他没有能力照顾刚刚出生的第2个孩子，所以他交给同在那里服侍的其他的 Saudara, 童 singkat 工。 kata, David kemudian menikah lagi dan kemudian punya 5 orang anak. Tetapi dia hidup dalam kepahitan, kekecewaan penuh kepada Tuhan. 那大卫后来又结婚，然后生了5个孩子，可是他对上帝非常的失 Dan 望， bertahun-tahun dia meninggalkan Tuhan dan kecewa kepada Tuhan. 所以多年当中他远离上帝，他非常的失望 Saudara, anak bayi ini mulai tumbuh di Kongo. 啊。但是他的第2个孩子在非洲开始长 Dan 大， kemudian ketika besar dia menikah dengan seorang pemimpin di sekolah Alkitab di Kongo. 那这个孩子跟当地一个圣经学校的领袖的孩子结 Nah, 婚。 suatu hari anak ini kemudian dia membaca majalah 那有一天，这个孩子在读杂志的时候， dan dia membaca tentang seorang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam mengabarkan Injil dan memimpin gereja. 他看到有一个人被上帝大大的使用带领教会。 Ada ratusan orang percaya Yesus oleh karena pelayanannya. 那因为这个人的服饰有上百号的人 Kemudian dia 信靠了 mencoba 耶 untuk 稣。 berkenalan dan ketika ditelusuri ternyata pengkhotbah ini, hamba Tuhan ini siapa kira-kira? 那他去调研，最后发现这个正道的人，大概知道是谁吗？ Siapa kira-kira? 是谁啊？ Anak kecil yang diinjili oleh istrinya itu. 就是他的爱人传福音的那一个小孩儿。 Saudara, si anaknya yang besar di Kongo ini mendengar hal ini, dia langsung menyusul ayahnya ke Swedia dan kemudian dia memberitahu kepada ayahnya apa yang terjadi. 那所以他的孩子就回到瑞典，告诉他的父亲发生在非洲的事情。 Bahwa ini buah dari pelayanannya. 那这是他们服侍的果子。 Saudara mendengar itu di usia yang sudah cukup tua, dia menangis, dia menyesal, dan dia punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. 那他听到这个消息以后，非常的伤心哭泣，他感到后悔啊，他再次回归到上帝的怀抱当中。 Saudara, tapi sangat sayang sekali 但是很可惜的是， bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya 上帝在他生命当中的计划， harus dia korbankan. 那他已经付出的这一切， Dia tidak alami sepenuhnya. 那他没有完完全全 Malah 的经 hidup di 历， dalam kekecewaan bertahun-tahun, kepahitan bertahun-tahun. 他经历的反而是多年的失望。 Hanya karena pada waktu peristiwa itu terjadi, dia tidak meyakini, tidak mempercayai Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya
ada di dalam kendali Tuhan. 那单单是因为在一件事情上，他没有看到有在上掌权的上帝，所以他没有完全的信靠。 Saudara, yang terakhir kita akan lihat raja yang bagaimana. 那最后我们要来看耶稣大君王， Yesus sang raja yang persuasif. 他是劝慰者。 Saudara, kata persuasif ini bisa dikonotasikan positif maupun negatif. 那这个可以给他正面的翻译，也可以给他负面的翻译啊，褒 Kalau 贬 orang 不一。 punya tujuan yang tidak baik, mau menipu, mau menyesatkan orang, dan kemudian memakai cara yang menekan orang, dia bisa persuasif dengan cara yang tidak benar, maka ini negatif. 那骗子的话也会用这个很有说服力的话来行 Tapi 骗。 persuasif itu bisa sesuatu yang positif ketika dia memang punya tujuan yang positif. 但是说服力的话也讲到一个人他正面积极的行为， Dan dia menghargai orang yang kemudian mau diajak. 那他珍视他邀请的这些人， Dia tidak menekan, dia tidak memaksa, tetapi dia persuasif, memberikan, meyakinkan, dan kemudian mengajak orang itu. 他劝慰他们，然后让他们确信他们被呼召去做一件伟大的事情。 Saudara, raja kita adalah raja yang bukan seperti raja-raja dunia. 那弟兄姊妹们，我们的这位君王不是世上的君王， Yang umumnya kalau punya sesuatu, ingin sesuatu, dia paksakan, dan sebagainya, untuk orang lain mengikuti yang dia mau. 如果他在世的君王，他要一件事的话，他是强制的执行。 Tapi raja kita adalah raja yang ingin supaya umatnya itu datang kepada dia. Tetapi dia dengan cara menunjukkan, membuktikan, meyakinkan bahwa aku ini mengasihimu, aku ini berkorban buat kamu, aku betul-betul peduli kepadamu. 但是我们所相信的这一位君王，他以说服我们的方式来让我们确知他对我们的邀请，然后我们愿意跟随他，因为所有的一切是为了我们的好。 Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat 6 dan 8 ini, 所以当我们看第8节， yaitu ketika para murid waktu itu sudah lupa, tidak ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan mereka sangat kecewa sekali dengan kematian Yesus. Kemudian malaikat itu mengatakan, ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. 因为当他们知道耶稣已经死亡之后，他们的确是非常的失望。可是在这里，上帝的话告诉他们要纪念他还在加利利的时候告诉你们的话。 Saudara, Galilea itu adalah lambang di mana para murid dipanggil. Galilea tempat di mana Tuhan mengajar para murid dan di mana Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya begitu banyak ada di Galilea. 因为一想起加利利的话，就想起当初耶稣对大家的呼召，在那里所行的各样神迹。 Sedangkan Yerusalem itu adalah lambang penderitaan, di mana Yes. Yesus menderita di sini. 耶路撒冷代表的是耶稣在那里的受苦和受 Maka 难。 ketika dalam penderitaan itu, kemudian para murid, para wanita ini, kepada para wanita ini, malaikat itu berkata, ingat apa yang dikatakan oleh dia kepadamu di Galilea. 所以这一些妇人，当他们在耶路撒冷的时候，天使提醒他们要纪念主耶稣在加利利的时候已经告诉他们的 Saudara, 话。 malaikat ini mengajak untuk melihat lagi apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus. 所以天使提醒他们，上帝耶稣已经为他们应许的。 Yang pernah dikatakan oleh Yesus. 那耶稣曾经告诉他们的话语， Bahwa dia mati disalib, dan itu sangat jelas dikatakan oleh Yesus. Tidak semua orang waktu itu para pemimpin politik mati, yang menentang Romawi mati disalib, enggak semua begitu. Tetapi ini dengan jelas dikatakan mati di atas kayu salib, tetapi mereka masih belum mengerti. 在那个时候，他也很清楚的说，他会被钉死在十字架上，因为在那个时候很少的人是死在十字架上的时候，所以那个时候他们不明白耶稣的话。 Maka ketika kemudian itu diingatkan, maka dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 所以当听到天使的话之后，他们就想起耶稣的话 Saudara, 来。 kata teringat
atau ingatlah. 那就想起， Itu bukan hanya sekedar pemahaman atau ingatan tentang sesuatu, enggak. 那不是说你就记着什么事情， Tapi menunjuk kepada sekarang saya memahami, mengerti betul apa yang dikatakan Yesus. Kenapa Nah. Yesus mengatakan itu? 这里的就想起是指代他们知道当初耶稣所讲的，现在更加的明白耶稣所讲的话的深意。 Saudara lihat cara Tuhan di dalam bekerja untuk menolong umatnya, muridnya. Bukan dengan kekerasan tetapi mengingatkan, menolong mereka, mengarahkan sampai kepada iya betul. 所以耶稣他不是以强迫的方式，而是循循善诱的方式，直到有一刻他们突然明白，哦，我知道了。 Pada waktu dua orang yang ke Emmaus, Tuhan juga tidak memaksakan mereka, tetapi ketika ngajak ngomong-ngomong, terbukalah mata mereka sehingga mereka tahu ini Yesus yang bangkit. Persuasif sekali. 所以在两个去往以马五斯的路上的两个人，也是耶稣与他们交谈，最后他们的眼开了，然后明白了耶稣所说 Terjadi 的话。 minggu sore waktu Yesus bangkit. Dan minggu malamnya, malam itu juga dia datang kepada para murid menampakkan diri di ruangan di mana mereka ada. Dan disitulah mereka mengingat, Tuhan Yesus mengingatkan lagi. 那耶稣复活的当夜，他来到门徒当中，向他们显现，再次的提醒他们，记起以前耶稣在加利利所说 Dengan 的 satu 话。 harapan ketika mereka ingat apa yang dikatakan Yesus, mereka tahu siapa Yesus. 所以盼望他们能够知道耶稣是谁。 Mereka menyadari apa dan begitu besar yang dilakukan oleh Yesus untuk mereka. 那他们知道耶稣在他们生命当中所行的大事， Dan kemudian mereka memberi hidup sepenuhnya kepada Yesus, 然后把自己的生命向耶稣全然的交托， sang raja itu. 交托给这位耶稣大君王。 Maka tidak heran setelah peristiwa kebangkitan itu, murid-murid itu punya keberanian yang luar biasa di dalam mengabarkan Injil. Bahkan ketika banyak pertentangan dan penganiayaan, mereka tetap berani. 所以毫不奇怪，在知道耶稣复活之后，门徒更加的敢于去传讲福音，因为他们知道他们所信靠的是一位复活的主。 Saudara, saya tidak tahu hari ini apakah kita adalah orang-orang yang mungkin sudah bertahun-tahun datang ke gereja. 那不知道今天的你我是不是已经多年来到教会， Tapi kita masih belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 但是还没有完全的接纳耶稣成为我们自己的救主。 Kita mengeraskan hati. 那我们心里感觉很不舒服。 Tuhan sudah dengan persuasif, dengan lemah lembut, bertahun-tahun memberitahu kita, bertahun-tahun mengarahkan kita, bertahun-tahun menunjukkan betapa kita dikasih olehnya. Tapi kita masih mengeraskan hati. 耶稣多年来以温柔慈声在呼唤我们、召唤我们来爱我们、连续我们，但是我们好像没有反应。 Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita untuk percaya Dia. 他没有强迫我们一定要信靠他。 Kalau di dunia ini tidak ada yang mau percaya kepada Dia pun, Dia tidak hilang kemuliaannya. 那即便没有任何人愿意相信他，他也不会少一分一毫的荣耀。 Kalau hari ini kita bertahun-tahun masih mengeraskan hati, Dia pun tidak kehilangan jati dirinya sebagai Tuhan yang hidup. 那即便我们所有的人硬心不信，那他依然是上帝。 Tetapi kalau sampai hari ini, 但是 Tuhan 如果 masih 到了今 mengingatkan 天， kita, mendorong kita, menunjukkan betapa kasihnya begitu besar kepada kita. Itu artinya Dia ingin sekali untuk kita percaya kepada Dia dan kita memperoleh hidup yang 但是 kekal. 即便到今天，他还依然的来劝慰我们，来激励我们，那是因为他对我们无限的爱。 Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang hidup, kita tahu kita sedang melakukan dosa tertentu. Dan kita tahu Tuhan sudah sering menegur kita. Tetapi kita masih terus mengeraskan hati, hidup di dalamnya. 那可能在我们当中，有的人还一直沉溺在罪当中，上帝一次又一次的赦免我们，他呼召我们来归向他，可是我们还硬心不悔改。 Saudara, kita tidak bertobat, Tuhan tidak rugi. 那
我们没有悔改，可是上帝还在这里等待。 Tetapi rencana Tuhan yang begitu indah yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita karena Dia mengasihi kita, itu akan hilang lenyap oleh karena kekerasan hati kita. 那如果我们一直的硬心的话，有一天他会任凭我们。 Dan mungkin hari ini kita menyimpan kepahitan, dendam, dan sebagainya di dalam hati kita kepada orang lain sampai membuat hidup kita jauh dari Tuhan. 也许我们当中有苦毒、有仇恨，让我们远离上帝。 Saudara, pada waktu dikatakan Yesus Sang Raja, 当我们在说耶稣大君王， Tuhan ingin supaya kita hidup sebagai anggota kerajaannya di dalam kebenaran dan juga mengikut Dia di dalam 他 kesungguhan. 盼望我们成为他王国里面的一员，忠心的跟随他。 Dan kita memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, inilah hidupku karena semuanya adalah milik-Mu. 我们向他全然的交托说：“主啊，这就是我向你全然的献上。 Genapi rencana-Mu dalam hidupku Tuhan. 愿你的旨意成就在我们每个人的身上。 Termasuk anak-anak muda, 包括每一个年轻人、 mulai dari remaja, 少年人。 mulai dari sekecil mungkin kita bisa. 在你越小越好。 Kita berikan diri kita kepada Tuhan. 我们把自己全然的向神交 Kalau memang 托。 Tuhan ingin kita menjadi hamba Tuhan sekalipun, kita berikan kepada Tuhan. 当上帝要呼召我们成为他的仆人，我们也愿意摆上。 Karena akan lebih baik hidup yang mungkin dipandang tidak bernilai oleh manusia, tetapi itu bersama dengan Tuhan, daripada kita hidup sesuai dengan jalan kita sendiri dan kita dianggap hebat oleh manusia, tapi kita berjalan sendiri tanpa dan di luar Tuhan. 在世人的眼中，我们一文不值；在上帝的眼中，我们是珍宝，远比我们在世人的眼中是宝贝，可是在上帝的眼中却一文不值。 Yesus adalah Raja yang lemah lembut dan rendah hati, 耶稣是温柔谦卑的君王， yang memanggil orang dengan kasih dan kebenaran, bukan dengan paksaan. 他用爱与真理来呼唤我们，不是强迫我们， Mengasihi kita. 因为他爱我们。